Sebarang penganjuran demonstrasi haram yang kononnya untuk membetulkan keadaan perlu mengambil kira emosi dan kepentingan rakyat secara keseluruhannya. Untuk itu, tegas Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim guna cara yang lebih intelek untuk menyuarakan sesuatu, bukan melalui demonstrasi jalanan. Rakyat katanya perlu berfikir secara rasional dan tidak menggunakan demonstrasi haram ini sebagai katalis demokrasi. Apatah lagi ia hanya mainan golongan pengacau yang ketandusan ideal. Ini harus difikirkan oleh ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang telah digodai oleh hujah-hujah yang dibawa oleh para pemimpin yang melihat secara iri hati kemajuan yang telah kita capai. Dan sekaligus kita pohon hentikan perjumpaan haram ini dan cari cara intelek yang membina di luar bandar. Tambah Datuk Seri Utama Dr. Rais, golongan pengacau ini boleh menggunakan saluran yang betul sekiranya benar mereka ingin membersihkan senarai pemilih dan bukannya dengan cara menabur pasir ke dalam periuk nasi rakyat yang mencari rezeki di ibu kota. Situasi ini sekaligus bakal menimbulkan suasana huru-hara dan ia bukanlah cara politik di negara ini. Sementara itu, 197,000 pelajar UiTM di seluruh negara membantah sekeras-kerasnya terhadap rancangan puak pengacau yang ingin mengadakan demonstrasi haram. 13 kampus cawangan UiTM seluruh negara juga membuat laporan polis serentak pagi tadi. Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajarnya Muhammad Farid Zuhri Ismail berkata, demonstrasi haram itu jelas boleh mewujudkan budaya memberontak. Dan sebarang pimpinan haram ini juga diadakan untuk berpotensi, khususnya saya mewakili semua mahasiswa, berpotensi menghasut mahasiswa untuk terlibat dalam perkara yang jelas menggugat keamanan negara, lantas melanggar undang-undang yang telah ditetapkan, sama ada undang-undang negara ataupun undang-undang universiti. Sehubungan itu, beliau selaku yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar menasihatkan seluruh mahasiswa supaya tidak terlibat dengan demonstrasi seumpama itu. Sementara itu, mahasiswa UiTM yang ditemui turut membantah demonstrasi haram yang tidak mendatangkan faedah. Itu mahasiswa ini tak sepatutnya melakukan pembersihan yang secara haram ini. Ini adalah melanggar isi undang-undang negara dan juga undang-undang universiti itu sendiri. Sepatutnya kita dah tahu artikel perlembagaan sendiri dan memang pelajar memang tak patut join sebab kita dah diajar untuk tidak terlibat dengan benda macam tu sebab benda ni akan efek tau perpaduan kita. Sebab kami selaku mahasiswa pelajar yang datang sini hanya untuk belajar, untuk berjuang kerana negara dan satu masa nanti kami akan bersumbangkan kepada negara apa yang kami dapat daripada ilmu kami. Itulah dia saya sendiri menegaskan bahawa guna haram ini tidak perlulah disokong oleh mana-mana mahasiswa di mana-mana IPTS sekalipun walaupun IPTS. Tegas mereka, tindakan membantah demonstrasi jalanan tersebut tiada kaitan dan desakan dari mana-mana pihak. Rancangan pihak tertentu untuk mengadakan demonstrasi haram bulan depan boleh menjejaskan ekonomi negara selain memberi imej negatif kepada pelancong asing. Justru Presiden Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Datuk Muhammad Khalid Harun memohon orang ramai tidak terbabit dalam demonstrasi yang boleh mencetuskan huru-hara itu. Dengan memberi contoh apa yang berlaku di negara jiran Thailand, demonstrasi jalanan yang kerap berlaku menyebabkan pelancong mungkin enggan ke negara itu lagi kerana bimbangkan keselamatan terjejas. We are not political, but we hope that tak ada chaos lah, tak ada kacau lah, because we don't want tourists to be disturbed. Beliau ditemui media selepas berucap di persidangan tahunan MATA 2011 di Ibu Negara. Majlis dirasmikan Timbalan Menteri Pelancongan Datuk Dr. James Daos Mamit. Mengulas lanjut jika demonstrasi haram itu diadakan, Datuk Muhammad Khalid berkata kerajaan sudah membelanjakan sejumlah wang dan melaksanakan pelbagai kempen bagi memastikan sektor pelancongan terus berkembang. Dengan itu, pihak penganjur demonstrasi haram itu harus memikirkan imej negara sebagai destinasi pelancongan unggul di Asia ini. Pada masa yang sama, polis tidak akan meluluskan sebarang permohonan daripada mana-mana pihak untuk mengadakan demonstrasi yang boleh mencetuskan kekecohan. Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Amar Singh Ishar Singh mengklasifikasikan mana-mana perhimpunan yang dibuat tanpa permit
sebagai perhimpunan haram seperti mana dalam peruntukan Seksyen 27-5 Akta Polis 1967. Beliau menjelaskan demikian berikutan terdapat 3 kumpulan yang bersefahaman pendapat akan bertembung pada tarikh yang sama dengan demonstrasi haram kumpulan pengacau. Ketiga-tiga kumpulan pengacau dikatakan mampu mencetuskan keadaan yang mengganggu aktiviti harian, perniagaan dan ketenteraman awam. Sekaligus ia menimbulkan kesesakan lalu lintas. Sebenarnya sesiapa yang terlibat atau menyertai mana-mana pihak untuk mengadakan perhimpunan ini, pihak polis akan mengambil tindakan yang tegas dan sewajarnya untuk memastikan dan untuk melarang mana-mana orang untuk mengadakan perhimpunan tersebut. Setakat ini lebih 800 laporan polis diterima di seluruh negara yang membantah rancangan demonstrasi haram itu. Di Kuala Lumpur sahaja 90 laporan diterima. Polis bagaimanapun sentiasa bersiap sedia atas sebarang kemungkinan yang timbul. Pihak polis Lagi bantahan terhadap rancangan puak pengacau yang ingin mengadakan demonstrasi haram. Di Kuang Selangor, penduduk pelbagai kaum membantah rancangan pihak yang mahu mengkucar-kacirkan negara itu. Mereka terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Penduduk JKKP, beberapa badan bukan kerajaan NGO dan para belia di sekitar Kuang. 2 hari lepas mereka turut membuat laporan di Balai Polis Kundang bagi membantah rancangan haram tersebut. Kita mengharapkan mereka mengambil tindakan yang drastik dan tegas untuk mengelakkan pelbagai pihak berhimpun di satu tempat, ya, yang mana kemungkinan berlakunya pecah keamanan dan rusuh itu begitu tinggi. Sebagai seorang rakyat yang cintakan keamanan, sebagai warga Kuang yang cintakan keamanan, kita tidak mahu perkara ini berlaku dan kita minta pihak polis dan Kementerian Dalam Negeri bertegas dalam soal ini dan menghentikan perhimpunan bersih ini dalam apa cara sekalipun. Sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tak suka cara ini. Kita tak nak lagi kacau bilau yang macam ni. Rakyat di Malaysia ni nak segala apa nama keharmonian hidup yang kita nak ni. Itu sebab penduduk-penduduk semua keluar untuk membantu supaya negara ini jangan lagi kucak-kacir. Disebabkan satu orang manusia, 2 orang manusia ni, kita besok berkorban anak cucu cicit kita di masa akan datang. Menurut mereka, pihak terbabit sepatutnya sedar dan bersyukur dengan apa yang telah dicapai oleh negara ini sekarang. Alhamdulillah lah, semenjak saya dilahirkan di Malaysia ni, dah selama 60 tahun. Tak ada rasa huru-hara. Saya kata memang bersyukur lah. Kita memang rasa sangat bersyukur sekarang. Kerana boleh dikatakan tidak ada yang boleh menggugatkan negara kita kerana kita buat segi bantuan dan sebagainya, apa juga penerimaan pada bantuan JKM dan sebagainya amat baik sekali. Jadi kalau benda-benda yang macam ini kita buat, kita takut kita tidak menjadi aman seterusnya. Sejak kemerdekaan yang kita kecapi, rakyat dah mula menunjukkan semangat bersatu padu yang sukar kita dapati di negara-negara lain di dunia. Oleh kerana itu, keamanan yang kita ada dengan rakyat berbilang kaum perlu dijaga dengan betul-betul teliti dan ikhlas. Kerana sedikit api perkauman kalau disebarkan, dia akan menjadi satu kerugian ataupun masalah kaum yang sukar dibendung. Oleh kerana itu, saya sebagai rakyat Malaysia menyerulah agar perhimpunan-perhimpunan yang tidak sewajarnya perlulah dielakkan. Kerana sukar untuk kita mengembalikan keamanan yang sedia ada. Terutamanya kita kena melihatlah anak cucu kita, generasi akan datang yang kami rasakan sudah barang tentu akan menderita kerana kesilapan kita pada hari ini. Kita Malaysia sudah merdeka 53 tahun lah. Kita memang suka kalau aman kan, tak mau gaduh lah. Memang kita 3 bangsa nak bersatu. Itu kita suka lah, tak mau kacau. Kita boleh hidup aman, semua boleh hidup, sudahlah. Sebelum ini, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan polis tidak akan mengeluarkan permit untuk demonstrasi haram tersebut. Tidak wajar dan melanggar etika guaman. Itu gambaran terhadap segelintir peguam yang bersedia bertindak sebagai peguam bela kepada individu yang terbabit dalam demonstrasi haram. Ia jelas menunjukkan mereka akan cuba menimbulkan kacau bilau pada hari berkenaan.
Menurut pengamal undang-undang Datuk Muhammad Hafarizam Harun, tindakan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Datuk Ambiga Srinivasan untuk menganjurkan demonstrasi haram merupakan perbuatan di luar batasan undang-undang. Lebih mengaitkan, Datuk Ambiga cuba mengheret rakyat, terutamanya golongan belia, supaya menyertai demonstrasi itu. Saya melihat ini mungkin boleh dianggap sebagai satu anjuran atau perbuatan yang cuba untuk mencabar undang-undang di Malaysia. Kerana setakat yang saya dimaklumkan, himpunan ini belum lagi mendapat permit daripada pihak berkuasa iaitu Polis Diraja Malaysia, dan dengan meneruskan juga ianya boleh dianggap melanggar beberapa peruntukan dan akta-akta di Malaysia. Sebagai pengamal undang-undang, peguam perlu menegakkan keadilan dan kedaulatan undang-undang, bukannya mencabar undang-undang. Sentimen sama turut dikongsi Peguam Syar'i Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Zain. Tidak ada relevannya lagi dah sebenarnya perhimpunan seumpama itu. Tidak ada suatu alasan untuk dijadikan justifikasi sebagai membolehkan mereka untuk berhimpun seumpama itu. Dari segi adat, dari segi hukum lagi lah, dari segi undang-undang, tidak ada. Bagi saya melihat ini semua adalah merupakan suatu hasutan, suatu tindakan yang boleh mengakibatkan huru-hara dalam negara. Demonstrasi haram hanya digunakan sebagai medan pihak tertentu menghasut rakyat membenci kerajaan.